Bertemu kembali bersama saya Cikgu Zul dalam subjek Bahasa Melayu tahun 2. Assalamualaikum dan salam PDPR kepada semua murid-murid. Okey, tajuk tema kali ini, tema 5, Jati Diri, Patriotism dan Kewarganegaraan, Unit 15, Oh Malaysiaku. Standard kandungan pada kali ini ialah menghasilkan penulisan, memahami dan menggunakan pembentukan kata mengikut konteks. Standard pembelajaran kita mengedik dan memurnikan hasil penulisan daripada aspek ejaan, tanda baca. Pada akhir pembelajaran, murid dapat menghasilkan penulisan dengan mengetahui tanda baca dan ejaan dengan betul. Murid juga dapat menyambung kata imbuhan akhiran dengan membaca petikan di dalam buku aktiviti jilid 2 Bahasa Melayu. Apa itu tanda baca? Tanda baca ialah simbol atau tanda yang digunakan untuk memberi isyarat kepada pembaca supaya melakukan sesuatu dalam bacaan. Ia diletakkan di tempat-tempat tertentu dalam ayat berdasarkan tujuan dan kesesuaiannya. Mari kita lihat tanda-tanda baca ini. Kita ada tanda koma, ada tanda nokta, ada tanda soal, ada tanda seru, ada tanda petik, ada tanda sempang, ada tanda koma bertitik, ada tanda nokta bertindih dan juga ada huruf besar. Okay, mari kita lihat tanda baca bagi tanda koma. Okay, ia mengasingkan kata yang betul-betul dalam satu ayat. Contoh, Abu, Umar dan Zaidi pergi ke Muar. Di belakang kata seru, amboi merahnya baju kamu. Yang ketiga, untuk menandakan tempat berhenti sebentar. Berikan surat ini kepada ibumu, Ali. Okay, kemudian kita pergi pada tanda baca, tanda nokta. Ia berada pada akhir ayat. Dia juga adalah akhir singkatan nama orang dan juga tanda petik dalam cakap ajuk. Contoh, kereta ini baru dibeli. Y, noktah A, noktah A, noktah B. Yang bermaksud yang amat berhormat. Encik, noktah. Kata kakak, bunga itu sudah layu pada akhir ayat. Okey, bagi tanda baca soal, ia berada pada akhir ayat tanya. Ia juga pada akhir ayat tanya sebelum tanda petik atau tanda pembuka kata. Contohnya, bilakah adik kamu akan bersekolah? Yang kedua, apa yang kamu lihat? Tanya jiwa. Tanda baca yang seterusnya iaitu tanda seru. Sesudahnya perkataan yang berupa seruan, perintah atau rasa emosi yang kuat. Contoh, wah, hebatnya ciptaan kamu ini. Kemudian kita pergi kepada tanda baca tanda petik iaitu pengapit, petikan langsung ataupun ia berada pada jadual rencana, karangan, novel, puisi dan sebagainya. Sebagai contoh, saya belum makan ibu, kata adik. Bagi novel, esok masih ada memenangi hadiah pertama. Seterusnya kita pergi pada tanda baca tanda sempang. Ia menyambungkan kata yang diulang dan kata ganda. Merangkaikan ke dengan angka atau angka dengan an. Sebagai contoh, murid-murid dan juga riuh rendah. Kemudian bagi merangka ke dan an seperti contoh, kali yang ke 10 tahun 1990-an. Kemudian kita pergi pada tanda baca tanda koma bertitik. Ia memisahkan bahagian-bahagian ayat yang sejenis dan setara. Seperti giginya sakit, dia tidak mahu ke klinik. Yang kedua, pada baris pertama pantun dua kerat. Sebagai contoh, ada ubi, ada batas, ada budi, ada balas. Seterusnya, tanda baca bagi tanda noktah bertitik.
Ia berada pada akhir sesuatu pernyataan apabila diikuti oleh rangkaian. Sebagai contoh, barang-barang yang perlu dibawa adalah seperti berikut: parang, sabit dan cangkul. Dia juga memberi penjelasan atau memperkenalkan sesuatu seperti tarikh 13 April 2000, masa 2 petang, tempat, bilik gerakan. Bagi tanda baca yang terakhir iaitu A, B, C, D hinggalah sampai ke Z, ia digunakan bagi huruf pertama pada setiap ayat. Contoh, huruf R, rumah itu di atas bukit. Huruf P, huruf besar, itu persembahan itu belum tamat. Ia juga digunakan di awal kata nama khas seperti Siti Aminah, kata nama orang, kata nama tempat, sekolah kebangsaan Rumbia, Malaysia dan juga Taman Sutera. Okey murid-murid, kita akan melakukan sedikit aktiviti. Boleh buka buku Bahasa Melayu, buku teks Bahasa Melayu tahun 2, jilid 2, pada muka surat yang ke-15. Okey, mari kita bincangkan jawapan tanda bacaan. Okey, aku warga negara Malaysia. Siapakah yang terpilih mewakili sekolah kita dalam pertandingan badminton peringkat daerah? Tanya Cikgu Ramlan kepada anak muridnya. Kami, Cikgu, jawab Hasan dan kawan-kawannya. Okey, kita pergi kepada nombor 1. Tanda baca apakah ini di depannya? Okey, syabas Hasan, Idris dan Kok Bun kerana kamu bertiga terpilih untuk mewakili sekolah kita ke peringkat daerah, kata Cikgu Ramlan. Ini ada tanda untuk pertanyaan seperti pembuka kata. Okey, yang pertama syabas, pembuka kata. Kemudian dia ada 3 orang, Hasan, Idris dan Kok Bun, dan kamu perlu letakkan tanda koma. Kemudian di situ ada pertanyaan, kata seru. Maafkan saya. Okey, kemudian kita teruskan dengan tanda penutup kata. Kemudian nombor 2, kamu semua perlu mengisi maklumat dalam korang kebenaran penjaga. Perlu ada tanda koma. Kemudian tanda nokta. Okey, sebelum tanda koma ni ada penutup tanda, penutup tanda. Okey. Okey, yang kedua, situasi di rumah. Ayah, di manakah boleh saya mendapat maklumat tentang diri saya? Ini ada pertanyaan. Maksudnya kita perlu letak tanda seru. Tanya Hasan. Okey, nombor 2. Nah, ini CD kelahiran kamu. Ini seperti ayat kata seruan. Jadi kita kena letak tanda seru. CD ini sebagai bukti bahawa kamu rakyat. Di sini dia tertinggal perkataan. Jadi kita kena letak huruf. Huruf apakah ini? Malaysia. Malaysia huruf M, dan huruf M perlulah huruf besar. Sebab apa? Sebab dia kata nama khas. Okey, nombor 3. Bolehkah saya isi borang ini? Tanya Hasan. Okey, dia pertanyaan. Bolehkah? Perkataan bolehkah? Jadi tanda soal. Bolehkah saya isi borang ini? Nombor 4. Amboi bijaknya anak ayah. Kata ayahnya sambil melihat barang yang dilengkapkan oleh Hasan. Jadi di situ tanda seru. Jadi seterusnya kita pergi ke buku aktiviti Bahasa Melayu Jilid 2. Buku aktiviti Bahasa Melayu tahun 2 Jilid 2. Okey, mari kita lihat dan bincangkan jawapan. Okey, penghulu yang bertanggungjawab. Kita lengkapkan dialog ini bersama-sama. Okey, Osman, berikan surat ini kepada kamu, pada ibu kamu. Baiklah, saya akan, jawapannya, memberikan surat ini kepada ibu saya. Yang kedua, dialog yang seterusnya, yang kedua, beritahu ibu kamu esok datang ke pejabat saya. Jawab Osman, saya akan memberitahu kepada ibu saya bahawa dia perlu datang ke pejabat penghulu esok. Kemudian penghulu berkata, selain itu pesan kepada ibu kamu supaya bawa kad pengenalan dalam maklumat keluarga. Osman berkata, baiklah, saya akan berpesan kepada ibu saya supaya membawa kad pengenalan dan maklumat keluarga. Penghulu berkata pula, saya pergi dahulu. Jangan lupa beritahu ibu kamu supaya datang ke pejabat saya esok. Osman berkata, terima kasih tuan, saya akan memberitahu ibu saya supaya tidak lupa pergi ke pejabat tuan
esok. Okey, kita pergi kepada, kita akan mempelajari kata imbuhan awalan. Okey, imbuhan awalan terdiri daripada contoh ber, men, pen, di dan juga ter. Okey, ini adalah contoh-contoh imbuhan awalan yang terdapat bagi berjalan, berlari, bermusyarat, berlakon dan juga bersukan. Bagi men seperti menari, membakar, membasuh, melawan dan juga menyanyi. Okey, men ni dia terbahagi kepada beberapa perkataan ME. Mem, me dan men. Okey, yang ketiga pen. Sama juga macam men, dia juga pen dan juga peng. Okey, pelakon, pendakwa, penyanyi, pendatang dan juga pencuri. Okey, untuk imbuhan awalan B pula, ia ada seperti dirakam, digali, diangkat, disapu, dimakan dan juga dimasak. Untuk imbuhan awalan ter seperti tersepak, terrakam, terasa, terlihat dan juga terpilih. Seterusnya mari kita melakukan aktiviti. Murid-murid perlu melihat buku aktiviti jilid 2 Bahasa Melayu tahun 2 pada muka surat yang ke-15. Okey, tulis imbuhan awalan yang sesuai pada perkataan kemudian bina ayat. Okey, contoh gambar yang pertama, membeli. Okey, yang kedua, berwarna. Yang ketiga, kata imbuhan awalan membayar. Yang keempat, menjahit. Yang kelima, bergaya. Yang keenam, berterima kasih. Kemudian selepas kamu memasukkan imbuhan awalan, kamu perlu membina ayat. Okey, mari kita bincang sama-sama ayat yang sesuai untuk kita lakukan. Okay, yang pertama, kita ambil contoh Yusuf hendak membeli baju pengangkap. Ayat yang kedua, kita lihat gambar yang kedua. Baju itu berwarna kelabu. Yang ketiga, ayah Yusuf membayar harga baju itu. Yang keempat, ibu Yusuf menjahit lencana pada baju itu. Yang kelima, Yusuf bergaya dengan baju pengangkap di hadapan cermin. Yang terakhir, yang keenam, Yusuf berterima kasih pada ibunya. Kemudian, kita pergi kepada muka surat sebelahnya, muka surat ke-16. Okey, tulis imbuhan kemudian bina ayat. Suasana di pameran tokoh bahasa. Okey, mari kita bincangkan imbuhan awalan. Kemudian kamu perlu bina ayat sendiri dan hantar jawapan kamu pada cikgu. Okey, kita bincang dulu imbuhan. Berbual, membaca, mencari, menjual, berjumpa dan juga yang terakhir berlega. Okey, selepas perbincangan imbuhan awalan, kamu perlu membina sendiri ayat di bawah ini dan kamu perlu hantar pada cikgu jawapan kamu. Okey, kita pergi imbulan akhiran. Imbulan akhiran merujuk kepada imbuhan yang ditambahkan pada akhir dan belakang kata dasar. Contoh imbulan akhiran seperti kan, ai dan juga an. Okey, mari kita lihat contoh-contoh imbuhan akhiran. Okey, contohnya seperti imbuhan akhiran kan. Contoh beri campur kan, berikan, lengkapkan, bersihkan, maklumkan dan biarkan. Untuk imbuhan akhiran ai, contoh sayang campur dengan huruf ai. Contoh sayangi, sanjungi, kasihi, lebihi dan lengkapi. Seterusnya, kita perlu melihat imbuhan an. Imbuhan akhiran an, contoh hias campur dengan an jadi hiasan, pukul campur dengan an jadi pukulan, kasihan, senyuman, ikutan dan sebagainya. Okey, mari kita lakukan aktiviti bersama-sama. Okey, kamu perlu melihat buku aktiviti jilid 2 yang sama juga tapi pada muka surat yang ke-23. Okey, berikut adalah jawapan yang telah kita bincangkan, yang akan kita bincangkan. Rizan, tolong berikan gambar-gambar tokoh kewangan negara itu. Okey, nah ini gambar-gambar tokoh kewangan negara yang kita mesti sanjung ni. Ada lagi atau tidak gambar tokoh negara kita ini? Cuba buat semakan dalam internet. Rizan,
Ada lagi, ini Tun Ismail Muhammad Ali yang amat saya minati. Apakah kehebatan beliau? Beliau memberikan sumbangan kepada ekonomi negara. Beliau menjadi Gubernur Bank Negara Malaysia selama 18 tahun. Kejayaan beliau memberikan dorongan kepada saya untuk menjadi pakar ekonomi. Kemudian dialog seterusnya, oh begitu, pujian dan sanjungan perlu kita berikan kepada beliau. Seterusnya, muka surat yang sebelah, muka surat 24, latihan seterusnya, aktiviti seterusnya. Okey, pemimpin sayang, pemimpinku sayang. Okey, dia ayat yang pertama, tolong beri. Kat sini ada 3 jawapan, kan, an dan juga I yang kamu perlu pilih. Misalnya contoh, tolong berikan stem gambar Tun Abdul Rahman itu kepada saya. Yang kedua, kehebatan Perdana Menteri Malaysia menjadi sebutan orang ramai. Yang ketiga, saya menggantung bingkai gambar pemimpin yang saya. Kat sini ada dia bagi kasih. Maknanya kamu kena tambah akhiran, imbuhan akhiran, kasihi. Okey. Yang terakhir, tolong serah. Dia dah bagi kata kat sini serah. Jadi kamu kena tambah kata imbuhan akhir, tolong serahkan dokumen keterangan diri untuk rekod. Baiklah, sampai di sini sahaja pembelajaran kita pada kali ini. Terima kasih dan jumpa lagi.